Dua lagi negeri tahan pelajar yang terjebak dengan gejala penyalahgunaan dadah. Dan mesyuarat Majlis Dadah Kebangsaan bulan depan akan kenal pasti langkah menanganinya. Penularan gejala dadah ke sekolah akan menjadi agenda utama mesyuarat bulanan Majlis Dadah Kebangsaan 6 Mac ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Megat Junit Megat Ayub berkata, satu pendekatan baru perlu dirumuskan bagi memastikan pelajar sekolah bebas daripada gejala yang merugikan itu. Menurut Datuk Seri Megat Junit, Ketua Pengarah Pendidikan akan turut serta dalam mesyuarat itu. Datuk Megat Junit berkata demikian ketika mengulas penahanan pelajar ini di Muar Johor 48 jam yang lalu. Beliau menyifatkannya sebagai membimbangkan. Pelajar ini disyaki terbabit dengan pengedaran dan pengambilan pil khayal. Sehingga petang semalam, polis Muar sudah menahan 37 pelajar termasuk 3 murid sekolah rendah. Datuk Megat Junit berkata mesyuarat antara lain akan menentukan sama ada perlu diwujudkan satu pusat pemulihan khas untuk remaja ini. Katanya sehingga Disember lalu, catatan menunjukkan 60 pelajar ditahan di seluruh negara kerana terbabit dengan penyalahgunaan dadah. Ketika ditemui di Ibu Negara petang tadi, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut melahirkan kebimbangannya. Saya percaya ini tentu dah membimbangkan dan saya percaya Kementerian Pendidikan akan mengambil langkah yang perlu segera. Dalam pada itu, bilik berita TV3 dihujani banyak panggilan sejak kebelakangan ini mengenai penyalahgunaan dadah oleh golongan remaja. Mereka yang menelefon kami mendedahkan apa yang didakwa sarang penagih untuk melepaskan ketagih. Rakaman ini kru kami lakukan dari pejabat United Streets Fuso USF di Jalan Ampang di Ibu Negara. Mereka menggunakan bekas tapak projek pembinaan LRT ini sebagai sarang sementara melepaskan ketagih. Kawasan ini dapati tertutup dan mereka menggunakan jejantas berhampiran untuk memasuki kawasan ini. Berdasarkan maklumat yang kami peroleh, masalah ini dikatakan semakin serius sejak seminggu lalu. Menurut pekerja di bangunan berhampiran, kawasan ini digunakan selepas projek ini diberhentikan November lalu. Mereka datang secara berkumpulan. Kawan-kawan yang lain mana? Kawan-kawan yang lainnya? Ke mana? Betting. Walaupun berada di tempat yang tertutup, namun kelakuan mereka yang tidak senonoh itu dapat dirakamkan. Pekerja di bangunan berhampiran mendakwa mereka sedang membuat laporan polis. Apa yang saya nampak sungguh menyedihkanlah bagi anak-anak bangsa kita. Macam-macam yang dia buatlah sebagai biasalah rutin seorang penagih dadah. Yalah, sebab yang buat ni semua budak-budak kan, macam budak perempuan, macam teenagers kan. So, I bukan takut apa sebab I takut sini dekat dengan sekolah. Visual yang anda saksikan adalah malapetaka peringkat awal yang masih boleh diselamatkan. Jika ia berlarutan menjadi seperti ini, ia sudah tidak berguna lagi. Rakaman ini kami lakukan 3 tahun lalu di kawasan Chowkit. Ketua Polis Negara Tan Sri Rahim Noor menyifatkannya sebagai mayat hidup. Berikutan itu, beliau mengarahkan operasi zombie yang bertujuan membersihkan kawasan ini. Kementerian Dalam Negeri semalam mengklasifikasikan penyalahgunaan dadah sebagai masalah utama yang mengancam negara. Ia dianggap sama buruk dengan pengaruh komunis satu ketika dulu. Timbalan menterinya, Datuk Megat Junit Megat Ayub menegaskan sejak kempen memerangi dadah dilancarkan pada tahun 1984, negara tidak pernah lekang daripada ancaman gejala itu. Tahun lalu, lebih 13,000 penagih dikesan. Pecahan penagih mengikut kaum pula menunjukkan lebih 76% adalah kaum Melayu. Menurut Datuk Megat Junit, angka ini hanya kajian rambang dan jumlah sebenar adalah lebih tinggi. Tambah beliau, ada lebih 400,000 penagih dadah di negara ini. Sementara itu, 34 ditahan dalam operasi pemutihan yang dijalankan Jabatan Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur awal hari ini.
6 daripada mereka yang ditahan ini disahkan bekas penghuni pusat serenti yang baru dibebaskan. Catatan menunjukkan mereka keluar dari pusat berkenaan 6 Februari lalu. Operasi di antara jam 9 dan 1 petang ini membabitkan 30 anggota polis dari Jabatan Narkotik Ibu Negara. Operasi dijalankan di sekitar Jalan Raja Laut, Jalan Raja Bot, Lorong Haji Taib, Jalan Chowkit dan Pasar Chowkit. Sebanyak 6 bungkus dan 18 tiub heroin dijumpai daripada 2 penagih yang ditahan. Menurut Ketua Jabatan Narkotik, Penolong Pesuruhjaya Polis Zubir Sharif, sepanjang bulan Januari lalu, 482 orang ditahan dan 30 di antaranya dihantar ke pusat serenti kerana sabit penyalahgunaan dadah. Kuala Lumpur hari ini mengucapkan takziah kepada kerajaan dan rakyat China berikutan kematian pemimpin tertinggi negara itu, Deng Xiaoping, malam semalam. Menurut Menteri Luar, Datuk Abdullah Badawi, kematian pemimpin itu adalah satu kehilangan besar kepada China. Deng Xiaoping, 92 tahun, disahkan meninggal dunia pukul 9 malam semalam waktu Malaysia. Deng dikenang sebagai pemimpin menonjol di dunia yang berjaya merubah China kepada negara perindustrian moden dan berpengaruh. Deng lahir pada 1904 di sebuah kampung pedalaman di wilayah Sichuan. Beliau menjadi anggota Parti Komunis ketika berusia 16 tahun semasa menuntut di Perancis. Beliau berada di Rusia sebelum pulang ke China dan memimpin pergerakan gerila. Deng kemudiannya menyertai Parti Revolusi Mao Zedong pada 1934. Beliau mengambil alih pemerintahan China pada 1978 ketika berusia 74 tahun selepas perebutan kuasa berikutan kematian Mao Zedong. Deng meletak jawatan daripada tugas rasmi negara pada 1990. Bagaimanapun, beliau masih berkuasa dan berpengaruh dalam mencorakkan politik China di belakang tabir. Dunia akan tetap mengingati tindakan Deng menamatkan gerakan pro-demokrasi di dataran Tiananmen pada Jun 1989. Masyarakat antarabangsa mengecam pembunuhan ke atas beribu penunjuk perasaan dalam tragedi itu. Dan kita memang memahami benar dan mengakui bahawa Deng Xiaoping telah banyak berjasa kepada negeri China untuk membawa pelbagai bentuk pembaruan khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi. Dan kita semasa beliau kita dapat menjalinkan kerjasama yang baik dengan negeri China dan satu kerjasama yang saling menguntungkan. Beberapa pemimpin dunia turut mengucapkan takziah di atas kematian Deng. Di Washington DC, Presiden Amerika Syarikat Bill Clinton melahirkan rasa sedih dan menyifatkan Deng pemimpin yang memainkan peranan membaiki hubungan Beijing-Washington. Di Tokyo, Perdana Menteri Ryotaro Hashimoto berkata hubungan mesra Jepun-China banyak bergantung kepada kepemimpinan Deng. Katanya dasar terbuka dan reformasi ekonomi China menjadikan negara itu semakin penting di rantau ini. Gubernur Hong Kong Chris Patten pula menggelar Deng sebagai pemimpin bersejarah dan penting abad ke-20. Hong Kong akan dikembalikan semula kepada China pada 1 Julai depan. Dalam pada itu, penganalisis politik tempatan yakin reformasi yang dibawa akan diteruskan Presiden Jiang Zemin. Jadi beliaulah boleh dikatakan sebagai mastermind reformasi China yang telah memulihkan ekonomi China dari ekonomi yang berdasarkan daripada pertanian kepada satu yang base-nya manufacturing dan juga industrialisasi. Deng Xiaoping lah yang orang belakang kejayaan negara China. Although his death as an event will make very little difference within or outside China, he will be remembered in history as the man who has changed the direction of China towards greater economic development and better relations with other countries. People who continue that tradition that Mr. Deng Xiaoping has set. Lagi pendatang tanpa izin ditahan Jabatan Imigresen. Lelaki maut dalam kebakaran di Port Dickson.
79 penerima pinjaman pelajaran MARA yang nama mereka disiarkan akhbar tempatan 13 Januari lalu akan menerima surat saman mulai esok. Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Mustafa Mohamad berkata 90 peminjam yang nama mereka disiarkan awal bulan ini akan menerima saman dalam tempoh sebulan jika gagal menjelaskan pinjaman. Berikutan tindakan menyiarkan nama dalam akhbar itu, 81 peminjam tampil untuk menjelaskan hutang bernilai RM248,000. Mereka termasuk 50 yang nama tidak disiarkan. Kita akan mengeluarkan senarai ketiga dalam seminggu lagi. Tambahnya, hampir 3,000 peminjam lagi dengan jumlah pinjaman lebih RM130 juta masih belum menjelaskan hutang mereka. Beliau berkata demikian selepas jamuan Hari Raya di pejabatnya petang tadi. 20 juta pokok dijangka ditanam di seluruh negara menjelang tahun 2020. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Ting Chiu Peh berkata, jumlah itu adalah sasaran kerajaan sempena kempen menanam pokok seluruh negara yang diselaraskan kementerian berkenaan. Menurut Datuk Dr. Ting, kempen menanam pokok seluruh negara akan dilancarkan serentak oleh Perdana Menteri 3 Mac ini. Ia adalah usaha permulaan membabitkan semua pihak bagi merealisasikan hasrat kerajaan menjadikan Malaysia negara dalam taman. 5,000 batang pokok akan ditanam di seluruh negara 3 Mac ini sebagai permulaan penanaman 3 juta pokok pada tahun 2000 dengan kerjasama 15% penduduk. Jenis pokok adalah pokok hutan yang cepat tumbuh termasuk merawan siput jantan, janda merana dan kayu manis. Lebih kurang 72% diliputi oleh kehijauan. Ini sebenarnya satu kejayaan yang amat menggalakkan, yang kita kagumi. Tapi tidak ada masalah, kita boleh menambahkan lagi ini kawasan kehijauan, terutama sekali di kawasan taman perumahan misalnya, dan juga di sepanjang jalan raya, lebur raya, tebing sungai. Beralih ke laporan saham, harga-harga saham di Bursa Saham Kuala Lumpur ditutup kukuh bagi hari kedua berturut-turut berikutan pembelian semasa saham berharga murah yang berterusan. Indeks komposit meningkat 7.58 mata kepada 1,266.22, manakala indeks perusahaan melonjak 10.12 mata kepada 2,390.9. Sejumlah 733.166 juta saham bernilai 3.77 bilion ringgit diniagakan. Pada penutup, 390 saham untung manakala 265 rugi. 109 lagi diniagakan tidak berubah. Di pasaran tukaran asing, ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika. Berikut disenaraikan nilai ringgit berbanding beberapa mata wang utama dunia. Dua pembantu rumah warga Filipina dan Indonesia ditahan dalam ops pintu Jabatan Imigresen Shah Alam di Taman Perumahan sekitar Klang dan Pelabuhan Klang. Mereka ditahan kerana memiliki pasport yang tamat tempoh dan bekerja dengan majikan yang berlainan daripada yang diluluskan dalam permit. Kedua-dua pembantu rumah berkenaan dibawa ke pejabat imigresen untuk diambil keterangan dan majikan mereka juga akan didakwa. Ops pintu yang bermula pukul 10 pagi dan berakhir 4 jam kemudian memeriksa lebih 100 rumah. Pengarah Imigresen Negeri Selangor, Dahari Ibrahim berkata, ops pintu bertujuan mengesan pekerja asing yang bekerja tanpa permit, tamat tempoh pasport dan kes pemalsuan dokumen.
tumpuan operasi sekitar taman perumahan dan akan diperluaskan di kawasan kilang dan kedai. Majikan kalau kita dapati dia melindungi pekerja ini dan kita akan kenakan charge lah. Ya, kalau mengikut akta imigresen yang baru, kalau majikan ni dapati melindungi dan dia boleh dikenakan denda maksimum minimum kurang-kurangnya 10,000 ataupun maksimum 50,000. Ini kalau dia melindungi antara 1 hingga 5 orang lah. Ya. Dan kita akan dakwa majikan. Macam mana pun kita akan dakwa majikan kalau dapati benda dia tidak telah memberi perlindungan. Menurut Dahari, lebih daripada 5 majikan diberi notis supaya hadir ke pejabat imigresen untuk membawa permit pekerja masing-masing. Ini kerana kebanyakan permit pekerja asing terbabit dipegang oleh ketua keluarga dan tiada di rumah ketika pemeriksaan dibuat. Jadi sehingga 31 Disember 1996 dulu, yang telah kita daftarkan hampir 40,000 kita daftarkan. Ini meliputi semua sektor, perkilangan, peladangan, perkhidmatan, perkilangan dan sebagainya lah. Jadi hampir 50,000 tadi, 40,000 dan kita telah membuat kutipan tidak kurang pada 50 juta dalam masa tempoh sebulan saja. Sementara itu, 8 lelaki warga Indonesia berusia antara 18 hingga 45 tahun ditahan kerana gagal menunjukkan dokumen sah dalam operasi Jabatan Imigresen Terengganu. 59 orang buruh binaan di 2 tempat berasingan diperiksa dalam operasi ini. 8 lelaki warga Indonesia ini ditahan mengikut Seksyen 6/3 Akta Imigresen 1959 Palang 63 Pindaan 1996 kerana masuk ke negara ini secara haram. Operasi diketuai Timbalan Pengarah Imigresen Terengganu Mokhtar Muhammad. Ia bertumpu di 2 kawasan tapak perumahan kos rendah di Ajil, Hulu Terengganu dan Taman Safiah Murni di Bukit Payung, Marang. Mereka kini ditahan di Balai Polis Kuala Berang dan Balai Polis Bukit Payung untuk siasatan lanjut. Dalam pada itu, Polis Kelantan hari ini mengesan 10 orang yang dipercayai dapat membantu polis memburu tekong darat yang aktif dalam penyeludupan pendatang tanpa izin yang membolosi sempadan Malaysia Thai. Mereka termasuk seorang wanita dipercayai bergerak cergas di Terengganu, Pahang, Pulau Pinang, Kedah dan Lembah Kelang. Tekong wanita itu dikenali sebagai Saripah Kadir beralamat terakhir di Kampung Dedap, Rantau Panjang. Dia juga dipercayai menetap di Lubung Gong, Selatan Thailand. Tekong-tekong lain dikenali sebagai Abdullah Abdul Rahman dari Kampung Lati, Pasir Mas, Maliki Abdullah, Kampung Bagan Atas, Pulai Condong dan Zainuddin Muhammad atau Jusuh dari Kampung Gual Tok Deh, Pasir Mas. Polis juga sedang mengesan Zainul Awang dari Perumahan Kusial Baru Tanah Merah, Husin Saad, Kampung Tualang Tinggi atau Bukit Jawa, Pasir Putih. Yusuf Cik Ali atau Yusuf Sekala dari Kampung Paluh Tanah Merah, Osman Dolah, Kampung Pauh Pasir Mas serta Baharum Ismail dari Kampung Repek juga dari Pasir Mas. Orang ramai yang mempunyai maklumat boleh menghubungi Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pemangku Penolong Pesuruhjaya Polis Mansur Ismail di talian 09-740-2221 atau 09-740-2308. Bidang pendidikan negara yang makin berkembang menarik lebih banyak institusi pengajian tinggi IPT asing menganjurkan program siswaza berkembar dengan institusi tempatan. Terbaru, Universiti Edith Cowan, Australia yang giat menjalankan program berkembar dengan beberapa IPT tempatan. Universiti Edith Cowan yang berpusat di Perth, Australia, kini menganjurkan program bersama pengajian peringkat ijazah pengurusan perniagaan dengan Institut Teknologi Mara ITM Cawangan, Sabah. Program 18 bulan itu ditaja bersama Yayasan Sabah dan Kerajaan Negeri. Sehingga ini, 38 orang, kebanyakannya pegawai tinggi kerajaan, mengikuti program selepas perjanjian persefahaman dimeterai 21 Januari lalu. Pengarah pengajian ijazah Universiti Edith Cowan, Australia, Barry Chapman, berkata, sambutan pelajar Malaysia di luar jangkaan. Pihak universiti katanya akan memeterai perjanjian usaha sama dengan sebuah lagi institusi pengajian perniagaan di Johor Bahru tidak lama lagi.
Ya, kami masih bekerja dengan kerajaan. Jadi kami dia bagi peluang untuk buat kursus ni di negeri Sabah. Dan jadi kami tidak perlu meninggalkan pekerjaan kami. And at the same time kita dapat memperolehi MBA kita di negeri lah. Kalau kita kena pergi ke luar negeri, jadi kita kena meninggalkan negeri dengan kurang-kurangnya 1 tahun. Kemudian dari segi kos pun kita rasa lebih murah di sini lah. Kelebihan studi MBA di negeri Sabah ni ada satu peluang bagi kami kagitangan kerajaan di bahagian negeri ini untuk melanjutkan pelajaran kerana berbanding dengan MBA di luar negeri yang mana kad untuk luar negeri, MBA di Sabah ni lebih kad talent untuk penuntut-penuntut di Sabah, terutama dengan penjawat awam yang lebih terdedah peluang dengan perkembangan dunia secara global pada masa ini. Hubungan kerjasama sedia ada di antara TV3 dan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP akan dipertingkatkan lagi dalam usaha menjayakan gerakan bahasa kebangsaan sektor swasta anjuran DBP. Ketua Pengarah DBP Abdul Aziz Draman berkata, kerjasama itu dibuat kerana sokongan pihak media, terutama media elektronik adalah menyeluruh dan meluas. Peranan media seperti TV3 memang saya kira boleh meluas, menyeluruh dan sampai ke tengah khalayak. Jadi ini akan membantu banyak usaha kerajaan dan Dewan Bahasa. Ini katanya adalah kerana TV3 selalu disebut sebagai saluran contoh, terutama dalam pembakuan bahasa yang baik dan sentiasa dijadikan model rujukan dalam mempelajari bahasa. Katanya DBP sehingga ini berbangga dan yakin dengan penggunaan bahasa Melayu di TV3. Sebelum lawatan ke beberapa nadi operasi TV3, kedua-dua pihak mengadakan pertemuan yang dipengerusikan Pengarah Urusan TV3 Haji Zahari Omar. Rombongan turut dipersembahkan dengan video korporat TV3. Lagi berita mengenai pembabitan pelajar dalam kegiatan penyalahgunaan dadah. Semua pelajar yang ditahan dalam operasi membantras kegiatan penyalahgunaan dadah di Muar sejak 3 hari lalu dibebaskan hari ini dengan ikat jamin mahkamah. Keputusan diambil Magistret Rizwan Abdul Rahman di Mahkamah Magistret Muar petang tadi. Semua pelajar terbabit ditahan untuk membantu siasatan polis dan diperiksa air kencing mengikut Seksyen 4(B) Akta Penagih Dadah 1983. Petang tadi, semua pelajar terbabit dibebaskan dengan ikat jamin mahkamah. Kebanyakan mereka dijemput ibu bapa masing-masing yang menunggu sejak awal pagi lagi. Sementara itu, seorang penjaga dan juga ahli jawatan kuasa Persatuan Ibu Bapa dan guru sebuah sekolah terbabit menyokong tindakan tegas pihak polis. Katanya tindakan sedemikian perlu diambil segera bagi membantras kegiatan penyalahgunaan dadah di kalangan pelajar. Saya rasa lebih baik pihak polis ambil tindakan. Semua sekolah-sekolah. Sebab apa benda ni akan jadi melarat. Semua budak-budak. Di Maran Pahang, polis menahan 20 pelajar sekolah menengah kerana disyaki menagih dadah. Pelajar ini ditahan di pekarangan sekolah pagi tadi. Semua mereka dipercayai pelajar tingkatan 3 dan 5. Ujian air kencing akan dijalankan ke atas mereka. Sementara itu di Melaka, 9 pelajar berusia antara 13 hingga 17 tahun dari 3 buah sekolah berlainan ditahan kerana berjudi dan dipercayai menghidu gam dekat Bukit Cina. Menurut Ketua Polis Daerah Penolong Pesuruhjaya Osman Muhammad Yusof, tindakan polis adalah hasil maklumat orang ramai. Dalam operasi yang diketuai Ketua Inspektor Tan Kok Hian, kira-kira jam 11 pagi tadi, 5 pelajar ditahan ketika berjudi. Di Kota Baru, Kelantan, Ketua Pengarah Pendidikan Tan Sri Wan Zahid Nordin mahu Jabatan Pendidikan Negeri Johor mengemukakan laporan terperinci berhubung penahanan pelajar terbabit secepat mungkin. Pihak jabatan telah telah diberitahu supaya memberikan maklumat yang lebih lanjut lagi. Kita sentiasa memandang berat tentang perkara ini dan memang menjadikan antara tumpuan pada Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan supaya perkara ini dapat dibenteraskan
Itulah antara yang tindakan-tindakan yang telah kita ambil. Adakah arah kerja? Sementara itu, beberapa ibu bapa yang ditemui melahirkan rasa bimbang mereka dengan keadaan penyalahgunaan dadah yang agak serius di kalangan pelajar sekolah. Sebagai parent kita bimbanglah. Sebab saya pun ada anak. Anak saya pun sekolah, kita pun hantar sekolah. Kita takut anak kita pun tercampur mereka. Dan kalau kita tak jaga, mungkin jugalah kita bimbang. Akak rasa bimbang lah sebab akak ada anak kan. Nanti anak kita membesar ke sekolah, kita tak tahu apa dibuat kat luar kan. Akak bimbang lah, nanti takut jadi macam tu. Saya begitu amat sedih sekali dah dan tak sangka perkara ini telah berlaku di kalangan murid-murid sekolah, lebih-lebih lagi di negeri Johor, di mana saya berasal dari Johor kan. Jadi memang saya berduka cita sekali dengan kejadian yang telah terjadi begini. Jaga anak betul-betul lah, jaga belajar dia baik-baik, jadi sekolah jaga baik-baik. Dia balik rumah tanya dia apa macam belajar dia, apa macam sekolah ada baik belajar rumah kita kasih ajar dia. Elok cakap elok-elok lah, jangan campur kawan-kawan, campur baik-baik kawan-kawan itulah. Patutnya memanglah dia orang boleh buat macam tu kan, sebab menading satu pada apa perbuatannya tak baik lah kan. Sepatutnya dia masih belajarlah, dah habis belajar pun tak sepatutnya buat. Mengisap dadah ni kan bahaya untuk kesihatan kan. Memang kata orang kalau kita isap dadah ni memang tak lama lah di hidup kan. Rasanya ibu bapa kan memainkan peranan penting lah kan. Dia kena ambil tahulah anak-anak dia kat luar belajar macam mana. Tak boleh nak harapkan guru lah. 3 anggota kumpulan pecah rumah yang aktif di Perak ditahan polis dalam satu serbuan di sebuah rumah di Sungai Siput 2 hari lalu. Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, pemangku penguasa Jalaluddin Abdul Rahman berkata, polis bagaimanapun masih memburu seorang lagi lelaki yang dipercayai menjadi ketua kumpulan berkenaan. Di atas penahanan 3 lelaki tersebut, semasa soal siasat kita dapat maklumat terdapat seorang lagi lah bernama Palani ataupun nama nickname-nya nama Ragu yang kita sedang memburu lah, di mana Palani disyaki sebagai ketua sindiket lah. Anggota sindiket itu kini ditahan reman selama 4 hari. Pelbagai barangan elektrik dan surat pajak gadai dianggarkan bernilai RM30,000 turut ditemui dalam serbuan 2 hari lalu. Beberapa senjata tajam dan alat untuk kegiatan pecah rumah juga dirampas. Polis percaya penahanan 3 lelaki itu dapat menyelesaikan 7 kes samun dan pecah rumah di daerah Kuala Kangsar. Mahkamah Magistrate Alor Gajah memerintahkan tempoh reman pengarah filem Muhammad Nasir Jani dan pelakon drama Kamarizal Kamarudin dilanjutkan sehingga Sabtu ini. Lanjutan tempoh reman terbabit dikeluarkan Magistrate Abu Bakar Manat kerana siasatan polis belum selesai. Sebelum ini, Nasir dan Kamarizal direman 10 hari atas kesalahan memiliki senjata berbahaya serta mengganggu tugas polis dan keselamatan. Nasir 43 tahun dan Kamarizal 27 tahun yang berbeza penampilannya hari ini dijangka akan menghadapi pertuduhan 22 Februari ini jika siasatan mengenai kesnya selesai. 10 Februari lalu, Nasir dan Kamarizal bertindak menyerang dan memecahkan cermin kereta seorang penduduk di Kampung Kelemak Dalam, Alor Gajah. Selain itu, mereka turut mengeluarkan kata-kata kesat dan lucah terhadap pasukan polis yang ditugaskan menahan mereka. Mahkamah Magistrate Ipoh hari ini membenarkan lanjutan tahanan reman selama 24 jam terhadap seorang pembantu am rendah Jabatan Imigresen berhubung kejadian pecah masuk pejabat imigresen Ipoh minggu lalu. Pembantu am rendah berusia 45 tahun dibawa menghadap Magistrate Ahmad Zaidi Zainal di kamarnya jam 10.50 pagi.
Ini adalah tempoh lanjutan reman kedua terhadapnya. Perintah pertama dikeluarkan 13 hari bulan lalu selama 1 minggu sebelum dilanjutkan selama 24 jam kemarin. Penahanan itu berkaitan dengan kecurian 120 pasport antarabangsa serta pelbagai dokumen perjalanan apabila pejabat imigresen Ipoh dipecah masuk semasa cuti perayaan serentak. Kejadian disedari seorang kaki tangan pejabat pada jam 7.50 pagi 12 Februari lalu semasa mula bertugas. Berikutan itu, 5 pengawal keselamatan ditahan reman tetapi 4 daripada mereka dibebaskan semalam kerana tidak cukup bukti. Sementara itu, Mahkamah Session Kota Baru menangguhkan sebutan kes 2 buruh binaan yang dituduh mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya kepada 21 April depan. Eng Sei Lee dan Heng Bun Chin dituduh mengedar 20.15 kg ganja dan jika sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati. Hakim Hassan Abdul Rahman memutuskan demikian selepas mendengar permohonan Timbalan Pendakwa Raya alias Abdullah. Alasan alias meminta tarikh sebutan baru bertujuan membolehkan pihaknya mendapatkan laporan kimia. Menurutnya, laporan analisis jabatan kimia hanya boleh disiapkan dalam tempoh 6 bulan kerana kes yang banyak. Kedua-duanya yang ditahan Oktober tahun lalu dituduh membawa 8 ketulan yang dipercayai ganja mampat disembunyikan di tempat simpanan tayar. Seorang pencari madu lebah terpaksa membatalkan niatnya mencari madu selepas menemui rangka manusia di belukar dekat Jalan Jasin Merlimau. Menurut Roslan Abu Hassan, 31 tahun, beliau terkejut mendapati rangka itu adalah rangka manusia. Jalan-jalan, saya keliling masuk sini dalam pukul 11. Saya nak keluar ikut jalan yang belakang ni. Saya nampak macam satu benda putih tengkorak. Saya tak tahu kenapa lah. Saya tengok, ada baju telunjuk panjang je kan. Lepas tu saya tengok, saya tak usik, saya keluar je. Saya keluar, saya balik, saya cerita dengan macam orang tua saya lah, kata orang tua saya itu orang tu. Tu saya bawa kawan datang tengok. Tu yang katakan orang. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Jasin, Timbalan Penguasa Muhammad Zaki Masruh berkata, siasatan awal polis mendapati rangka itu dipercayai berada di kawasan ini lebih seminggu. Pihak polis masih menyiasat identiti rangka itu kerana pengenalan yang ditemui di sisi mangsa belum disahkan lagi. Siasatan awal polis dapati bahawa identiti si mati adalah seorang lelaki. Umur, bangsa atau jantina lelaki, umur dan bangsa kita masih belum dapat pastikan lagi. Seorang lelaki mati akibat melecur dalam kebakaran yang memusnahkan sederet 14 rumah kedai di Siliau, Port Dickson, Negeri Sembilan awal hari ini. Mangsa yang hanya dikenali sebagai Ganesan, 77 tahun, mati dalam perjalanan ke Hospital Seremban. Kejadian berlaku pukul 2.15 pagi. Antara yang musnah, kedai runcit, bengkel motosikal dan kedai makanan. Ganesan, pemilik sebuah daripada kedai yang terbakar, dikatakan sedang tidur di tingkat atas bangunan kayu ini. Menurut saksi, mangsa sempat keluar dari bangunan ketika api marak. 3 jentera bomba, 2 dari Seremban dan 1 Port Dickson bergegas ke tempat kejadian sebaik menerima laporan. Bagaimanapun, tekanan air rendah menyebabkan usaha memadam api sukar. Berikutan itu, bomba terpaksa berulang-alik sejauh 3 km bagi mendapatkan air. Kebakaran hanya dapat dikawal 2 jam kemudian. Di Melaka, kontraktor pembinaan sebuah hotel di Bandar Hilir mengalami kerugian RM100,000 berikutan kebakaran yang memusnahkan bahan-bahan binaan dan papan di tapak pembinaan awal hari ini. 8 anggota bomba dengan 1 jentera dari Balai Bomba Melaka Tengah tiba 5 minit selepas kejadian, hanya mengambil masa 20 minit bagi mengawal api dari merebak. Tiada kemalangan jiwa dan kecederaan dilaporkan. Menurut pegawai penjaga balai, penolong penguasa Azizan Ismail, pihak kontraktor terbabit pernah diberi amaran mengenai penyediaan sistem pencegahan kebakaran. Namun, pihak bomba yakin amaran itu tidak diendahkan. Punca kebakaran masih dalam siasatan bomba.
Jawatankuasa Induk Kerajaan Negeri Pulau Pinang mengenal pasti 200 lagi rumah rosak termasuk 10 yang serius dipercayai kesan daripada projek pembangunan Perangin Mall. Rumah yang mengalami kerosakan teruk dikesan terletak di bahagian belakang projek kompleks membeli belah itu. Pemeriksaan Jawatankuasa Induk Kerajaan Negeri diketuai Datuk Dr. Helmi Yahya dijalankan pagi tadi di sekitar Lebuh Nordin. Hasil tinjauan mendapati sebilangan rumah di bahagian belakang projek pembangunan Perangin Mall itu mengalami kerosakan teruk. Sehubungan itu, Jawatankuasa Negeri akan bermesyuarat untuk menilai laporan Ikram dan agensi penyiasat yang lain mengenai kesan pembangunan projek Perangin Mall. Antara lain, laporan Ikram akan mengemukakan hasil kajian tentang pergerakan tanah di kawasan ini. Ini bagi menentukan sama ada mendapan di kawasan ini akan berlanjutan atau tidak. Pada dasar pada visual ataupun pada penglihatan kita lihat bahawa ini disebabkan oleh Perangin Mall projek. Tapi kita masih belum tentukan sebenarnya penyebab ataupun the main cause of this problem. Kalau if established then we will. Kalau if it is established, properly established by the experts, then kita akan ambil tindakan sewajarnya lah. Dalam pada itu, keputusan sama ada projek itu boleh diteruskan atau sebaliknya akan ditentukan berdasarkan laporan yang akan dikemukakan esok. Di Perak, kerajaan negeri memperuntukkan RM25,000 untuk membantu mangsa ribut di Kampung Buaya, Pasir Salak Selasa lalu. Menteri Besar Tan Sri Ramli Ngah Talib berkata, wang bernilai antara RM750 hingga RM3,000 itu akan diambil daripada tabung bencana negeri. Menurut Tan Sri Ramli, bantuan akan disampaikan secepat mungkin. Sementara itu, mangsa mengambil kesempatan membersih kawasan dan membaiki kerosakan kediaman ketika cuaca baik siang tadi. 23 rumah rosak selepas kampung Sungai Buaya dilanda ribut Selasa lalu. Ia adalah kejadian ketiga dalam tempoh 2 tahun. Kali terakhir kampung ini dilanda ribut Ogos lalu. Kalau kita membuat rumah di masa akan datang, mereka membuat rumah selapih, rumah bawah. Dan sini boleh dibuat kerana tak adanya banjir, boleh dibuat. Jadi kalau ada rumah bawah, kurang kesan. Korban banjir lumpur di Peru meningkat. Perang saudara di Zaire, pihak bertelagah setuju ke meja rundingan. Susulan banjir lumpur di selatan Peru, pihak penyelamat menemui 47 mayat manakala lebih 250 orang dilaporkan masih hilang. Kebanyakan mangsa ditemui tertimbus di dalam lumpur dan batu di Cuzco. Banjir lumpur dipercayai berpunca daripada kejadian tanah runtuh di kawasan tanah tinggi yang diikuti dengan aliran air akibat salji cair. Operasi mencari membabitkan pasukan polis, tentera, pekerja sukarela dan unit anjing pengesan. Sementara itu, pihak pertahanan awam menghantar 18 tan makanan dan selimut kepada mangsa. Sebelum ini, kejadian serupa berlaku di Tambulco, wilayah Rioja, menyebabkan 750 keluarga hilang tempat tinggal. Pemimpin Palestin Presiden Yasser Arafat dan Menteri Luar Rusia Yevgeny Primakov menggesa rejim Tel Aviv segera menamatkan sekatan ekonomi ke atas tebing barat dan semenanjung Gaza. Desakan itu dibuat ketika Arafat menemui pemimpin Rusia di Moskow. Menurut Primakov, Moskow akan memainkan peranan lebih aktif dalam proses damai Asia Barat. Arafat menyambut baik hasrat Moskow dan menyifatkan peranan Rusia sama penting dengan Amerika Syarikat. Katanya semua pihak perlu memastikan perjanjian damai dihormati selepas perjuangan ke arahnya dilakukan sekian lama. And his Palestinian leader then attended a second round of talks. Di tebing barat, keganasan pihak berkuasa rejim ke atas penduduk Arab berterusan apabila polis rejim merobohkan khemah kediaman Puak Badwi Jahalin di perkampungan Ma'ali Adumin. Ia bertujuan meluaskan penempatan Yahudi di kawasan berkenaan. Lebih 100 polis Yahudi terbabit dalam operasi ini. Walaupun Puak Badwi cuba bertindak balas, mereka gagal menghalang jentolak rejim Israel daripada memusnahkan kediaman mereka. Sebelum ini, sebahagian kaum Badwi dipaksa berpindah selepas Mahkamah Agung rejim mengeluarkan perintah mengusir mereka Mei tahun lalu. Puak Badwi dikatakan mendiami kawasan ini sejak 40 tahun lalu.
Buat pertama kalinya, wakil setiap puak bertelagah di Zaire akan mengadakan pertemuan di Cape Town, Afrika Selatan untuk menyelesaikan perang saudara yang berlanjutan. Perjumpaan itu akan dihadiri pemimpin pemberontak Laurent Kabila dan wakil khas Kinshasa. Presiden Mobutu Sese Seko dipercayai akan mewakilkan anak saudaranya Mbanda Nzambo Ko Ayumba dalam rundingan itu. Pelan pertemuan itu dipelopori oleh Presiden Nelson Mandela selepas persidangan dengan pemimpin Mozambik, Zimbabwe, Botswana dan Uganda. Sebelum ini, Kerajaan Zaire mengkritik Majlis Keselamatan PBB kerana mengusulkan genjatan senjata yang didakwa berat sebelah. Kinshasa mendakwa Rwanda, Uganda dan Burundi yang terbabit dalam keganasan di rantau itu tidak didesak berbuat demikian. Presiden Albania Sali Berisha mengemukakan tawaran kepada pelabur skim cepat kaya dalam usaha mengendurkan tunjuk perasaan menentang kerajaan. Presiden Berisha mengumumkan pengecualian cukai selama 2 tahun kepada pelabur. Tawaran berkenaan diumumkan sewaktu Berisha membuat lawatan ke Lusenia semalam. Dalam ucapannya, Berisha turut mengakui kesilapan kerajaan. Bagaimanapun, dia optimis terhadap masa depan ekonomi Albania. Dalam pada itu, tunjuk perasaan meletus di luar pejabat penganjur skim berkenaan selepas pengumuman dibuat mengenai pembatalan faedah kepada pelabur. Debaran mengharungi kejohanan Piala Dunhill makin terasa. Rancangan terbitan TV3 menang anugerah di Tokyo. Halo, apa kabar? Pasukan negara meniti laluan penuh ranjau pada kejohanan Piala Dunhill yang bermula esok. Tumpuan bukan saja sejauh mana skuad kebangsaan mampu menapak, tetapi juga bagaimana mereka menyerap tekanan berikutan harapan peminat yang mula tinggi kebelakangan ini. Ketika ini, setiap kata semangat dan dorongan amat diperlukan skuad kebangsaan. Petang tadi, pemain-pemain negara ditemui Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Sultan Haji Ahmad Shah. Beliau menaruh kepercayaan kepada skuad pembentukan baru ini yang menyerlah ketika muncul naib juara Piala Tiger di Singapura September tahun lalu. Diikuti persembahan memberangsangkan pada siri perlawanan ujian di Emiriah Arab Bersatu UAE baru-baru ini, harapan penyokong setia nyata makin tinggi. Namun teka-teki bola sepak Malaysia masih belum terjawab, terutama menjelangnya kelayakan Piala Dunia di Kuala Lumpur bulan depan. Dan inilah masa bagi pemain untuk menguatkan lagi kepercayaan bola sepak Malaysia masih boleh menonjol. Sampai ke stage tournament. Dia sekarang tournament ni, kita pasti kasih yang terbaik lah. Dia tak ada masa lagi kontenter nak cuba, nak try dia sama ada nak takut injuries ke apa. Saya rasa ni tak perlu ada lagi lah. Pada saya, siapa yang termain besok 11 orang, dia akan kasih dia yang best. Dia akan tackle, dia akan buat apa yang patut untuk mendapatkan bola dan untuk memberi kejayaan bagi pasukan Malaysia. Kecuali kes Sambagamaran yang diserang demam, persiapan Malaysia menentang Finland pada perlawanan pembukaan esok diiringi keyakinan. Kami akan cuba sedaya upaya untuk mengatasi kelemahan yang telah berlaku. Dia rasa kalau kita ada semangat kan, semangat juang kan. Jadi kalau orang besar ke apa ke, kita tetap lawan challenge kan. Selepas Finland, ujian Malaysia dalam kumpulan A diteruskan menentang Singapura dan China. Matlamat memburu kejuaraan juga tampak getir dengan kehadiran pasukan antarabangsa seperti Bosnia-Herzegovina, Zimbabwe, Indonesia dan Vietnam dalam kumpulan B. Kejohanan 9 hari ini menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan RM425,000. Selain Malaysia, Piala Dunhill juga menjanjikan aksi menarik bola sepak dari benua Eropah, Afrika dan Asia. Sebelum itu, Sultan Haji Ahmad Shah selaku Presiden Persekutuan Bola Sepak Asia AFC menyaksikan majlis menandatangani kontrak antara AFC dengan Coca-Cola. Coca-Cola menyambung sumbangan untuk pembangunan bola sepak Asia bagi tempoh 4 tahun lagi sehingga tahun 2001. Pada jangka masa itu, Coca-Cola akan terbabit secara langsung membantu AFC menjayakan lebih 20 kejohanan bola sepak di seluruh Asia. AFC diwakili Ketua Eksekutif Pemasarannya Nicholas Mould, manakala Coca-Cola oleh pengarah pengurusan sukannya Perry Cutshall. Ia turut disaksikan Setiausaha Agong AFC Datuk Peter Velapan. Selepas berbulan menjadi buruan, Zainal Abidin Hassan akhirnya disahkan menyarung jersey pasukan lamanya Selangor musim ini. Keputusan itu diumumkan sebentar tadi oleh Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor FAS Datuk Muhammad Aini Taib.
Pasukan mana yang memiliki khidmat Zainal Abidin Hassan musim ini sudah terjawab, sekaligus menutup tawaran Kuala Lumpur, Sarawak, Pahang, Terengganu dan Melaka. Petang tadi pengurusan membincangkan perkara ini dan kita bersetuju untuk mengambil semula Zainal bermain dengan Selangor untuk 1 tahun dengan syarat-syarat yang akan kita kenakan. Menurut Dato' Aini, keputusan itu turut didorong semangat Zainal untuk beraksi dengan pasukan asalnya. Dato' Aini yang juga pengurus skuad Selangor mengumumkan kesediaan Selangor menerima Zainal pada majlis rumah terbuka di kediamannya malam ini. Daripada bola sepak tempatan, kita ke bola sepak Liga Perdana Inggeris. Andy Cole kembali menemui sentuhan golnya untuk membantu Manchester United menewaskan Arsenal 2-1 di gelanggang lawan. Kemenangan itu mengekalkan United di tangga teratas dengan 53 mata, 1 mata di depan Liverpool yang mengalahkan Leeds United 4-0. Kunjungan Leeds ke Anfield bersama bekas penyerang Liverpool Ian Rush gagal merubah nasib mereka. Malah pada minit ke-22, gawang pasukan pelawat bolos menerusi penyerang lincah tuan rumah Robbie Fowler. Leeds bagaimanapun hampir menyamakan kedudukan hasil percubaan Rod Wallace. Namun Stan Collymore mengukuhkan cengkaman Liverpool dengan gol kedua pada minit ke-36. Seminit selepas itu, Collymore menghukum lagi kelekaan barisan pertahanan pasukan pelawat. Terdesak dengan penguasaan tuan rumah, Leeds memasukkan Ian Rush. Begitupun kemarahan Liverpool sukar dihalang dan Jamie Redknapp menambah perit Leeds dengan jaringan keempat 3 minit sebelum perlawanan berakhir. Sementara itu, Liga Spanyol pula menyaksikan Deportivo La Coruña menewaskan Hercules 3-1. Bagaimanapun, kesilapan Nuruddin Nebet membolehkan Hercules membuka tirai jaringan menerusi sepakan penalti Manuel Alvaro. Namun Deportivo hanya memerlukan 9 minit untuk menyamakan kedudukan hasil percubaan Corentin Martins. Pasukan pelawat yang memaksa juara bertahan Atletico Madrid berkongsi mata minggu lalu mengejutkan Hercules dengan jaringan kedua menerusi pemain Brazil Rivaldo. Harapan tuan rumah mencuri 1 mata tidak kesampaian apabila Martin menjaringkan gol ketiga Deportivo 15 minit sebelum tamat permainan. Kita beralih ke lomba basikal Tour de Langkawi. Tiada sebarang mata atau jersey diberikan kepada pemenang peringkat kedua perlumbaan di Kuching hari ini. Menurut penganjur perlumbaan, ia disebabkan beberapa masalah teknikal. Senario perlumbaan peringkat kedua ini nyata kurang memberansangkan. Penganjur terpaksa mengeluarkan kenyataan mengenai kesulitan yang timbul akibat beberapa masalah logistik. Kepincangan itu membuatkan semua pihak terbabit, termasuk penganjur, akhirnya bersetuju membatalkan pemberian mata serta jersey kepada pemenang peringkat kedua ini. Bagaimanapun, sambutan terhadap perlumbaan Kriterium Sarawak di Kuching tetap meriah. Peminat datang awal membanjiri sekitar kawasan permulaan di Padang Merdeka. Pelumba yang mewakili 22 negara dilepaskan Menteri Pelancongan Negeri Sarawak, Dr. James Masing pagi tadi. Perlumbaan 6 pusingan merangkumi 52.8 km tamat kira-kira sejam kemudian dimenangi pelumba Amerika Syarikat Frank McCormack Jr. Glenn Mitchell dari Australia kedua diikuti seorang lagi pelumba Amerika, Mariano Frederick. Well, we'll see after tomorrow, see how it goes. I mean, we got another flight and see how that goes. The traveling has been not super organized, so it's been hard on the riders. Meskipun tidak diberi mata, McCormack yang menduduki tempat ke-6 pada peringkat Kota Kinabalu kemarin tetap berbangga. Pelumba Kazakhstan Andrei Mizurov dipilih peserta terbaik Asia dengan kepantasan 24 minit 36.24 saat. Hadiah disampaikan Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk George Chan. Ini pula susulan masalah kewangan Persekutuan Hoki Malaysia PHM menjelang kelayakan Piala Dunia bulan depan. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Datuk Mazlan Ahmad mengesahkan permohonan bantuan kewangan RM550,000 daripada PHM bagi menganjurkan kejohanan itu. Kita akan timbangkanlah kita. Sekarang ini keputusan belum dibuat lagi tentang di atas permohonan. Baru-baru ini, draft Akta Pembangunan Sukan turut menyentuh supaya Persatuan Sukan mempunyai kewangan yang mantap sebelum menganjurkan pertandingan. Jadi adakah mereka adil dalam keadaan yang terdesak meminta kementerian ke Belia dan Sukan atau minta Majlis Sukan Negara atau minta kerajaan membantu mereka untuk melaksanakan sesuatu kejohanan? Anehnya, kebelakangan ini, PHM membuat beberapa kenyataan akhbar mendakwa kekerohan yang ditimbulkan MSN.
Ia diikuti cabaran PHM untuk membawa pihak yang tidak diberi identiti khusus itu ke mahkamah. Dia terpulang kepada dia. Saya tidak ni. Kalau mereka ada ni, bawalah. Bukan saya nak apa ni itu, tapi sebelum mereka berbuat demikian, dia kena fikirlah. Apakah ada implikasi tindakan mereka itu? Datuk Mazlan juga menasihati persatuan supaya tidak meriuhkan masalah sendiri yang boleh membawa kesan negatif. Ia juga boleh mendorong badan-badan korporat menjauhkan diri daripada terbabit dengan persatuan sukan. Sekian dari Meja Sukan untuk malam ini bersama Suhaimi dan Syawati. Untuk berita selanjutnya seketika nanti. Ucapkan selamat malam di mana jua anda berada. Selamat malam. Sistem televisyen Malaysia Berhad TV3 meraih kejayaan buat kali keempat dalam pertandingan FNS Title Fair anjuran Fuji Television di Jepun apabila montaj rancangan popular kanak-kanak Alam Ria memenangi tempat ketiga. Pemilihan dibuat daripada 300 montaj yang dikemukakan. Upacara penyampaian anugerah Bronze Prize, wang tunai RM1,200 dan trofi kristal dilakukan menerusi rancangan terbitan TV3 Malaysia hari ini. Ia disampaikan Wakil Kyodo Television Sendirian Berhad, anak syarikat Fuji Sankei Communications Group, Masita Ahmad kepada pengurus dokumentari Grand Brilliance Sendirian Berhad, Syaharuddin Latif. TV3 bersaing dengan 8 negara Asia dalam pertandingan itu. Kriteria pertandingan bertumpu kepada kualiti, unsur-unsur tempatan dan memaparkan imej stesen televisyen dan negara. Montaj Alam Ria terpilih selepas diiktiraf unik berbanding dengan montaj lain kerana ada unsur-unsur tradisi seperti tarian dan flora serta fauna tempatan yang menonjolkan kekayaan negara. Pereka grafik dan montaj Faizal Zamir Zunib, penerbit Roslina Abdul Latif dan penolong penerbit Rasidah Karim bertanggungjawab menghasilkan montaj ini. Alam Ria disiarkan setiap hari Sabtu pukul 10.32 pagi. Peminat filem tempatan yang minati filem bercorak aksi di Pelawar ke Pawagam berdekatan menonton filem Azam, filem terbaru keluaran syarikat Grand Brilliance Sendirian Berhad. Antara pelakon terkenal yang membintangi filem Azam ialah Syahrudin Tambi, Zaidi Omar, Wan Nur Azlin dan Sharifah Syahira. Filem Azam adalah filem kedua keluaran Grand Brilliance selepas Lurah Dendam. Ia dikatakan filem aksi Melayu pertama sepenuhnya dan akan menemui penonton di pawagam seluruh negara mulai 6 Mac depan. Saya berharap filem ini dapat ditonton oleh ramai orang dan inilah filem terbaik saya selama karier saya dalam dunia perfilman Melayu selama lebih kurang dalam hampir 20 tahun. Filem Azam mengisahkan keinsafan banduan yang keluar dari penjara tetapi tidak diterima baik masyarakat sekelilingnya. Ia sesuai untuk tontonan sekeluarga kerana menampilkan mesej kemanusiaan. Saya memegang watak sebagai Azam. Jadi Azam ni adalah seorang bekas banduan yang asalnya dari keluarga nelayan dan juga seorang anak tunggal dan dia telah melakukan satu jenayah. Pada saya filem Azam cerita masyarakat rakyat biasa dan saya berharap filem ni laku. Mesej dia bagus sebab dia bertemakan tentang kemanusiaan kan. Jadi kita lari daripada filem-filem yang ada seperti yalah kebanyakan orang selalu buat filem corak cinta all the time kan. Dan buletin utama berakhir di sini. Sebelum berpisah, saksikan usaha pemilik kambing yang sanggup mencipta kerusi roda khas bagi membolehkan haiwan peliharaannya yang sakit dapat bergerak. Dengan itu, salam hormat. Dan selamat malam.